Bismillahirrahmanirrahim. Operasi tentera selepas peristiwa Mustalik. Jihad, yakni perjuangan menegakkan Islam dan mempertahankannya mesti diteruskan kerana ia menjadi tonggak kekuatan kepada umat Islam. Dalam melaksanakan ini, Rasulullah SAW bertindak mengarahkan gerakan ketenteraan ke atas musuh-musuh yang mencuba mengambil peluang dan kesempatan menghalang cahaya Islam memancar ke bumi Allah. Maka beberapa pasukan tentera diarahkan kepada sasaran-sasaran yang perlu. Selepas peristiwa Bani Mustalik, Rasulullah tidak diam, menubuhkan pasukan tentera untuk menyerang kabilah-kabilah Arab yang menunjukkan permusuhan terhadap Islam. Nombor satu, tentera yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Pasukan yang pertama ialah tentera, ketuanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, salah seorang 10 sahabat. Diarahkan ke kampung Bani Kilab di daerah Daumatul Jandal. Satu daerah nama Daumatul Jandal. Berlaku pada bulan Syaban tahun ke-6 Hijrah. Berlaku bulan Syaban tahun ke-6 Hijrah. Rasulullah SAW mendudukkan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an di hadapannya dan melilit serbanya dengan tangannya yang mulia dan penuh berkat itu. Panggil Abdurrahman bin Auf, duduk depan dan dililit serba diri di kepala Abdurrahman bin Auf, sambil bersabda kepadanya mengenai perkara-perkara hukum yang bersabit dengan peperangan. Mengajar hukum peperangan. Biasalah, bila masuk, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh kanak-kanak, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh mereka yang tidak terlibat dengan peperangan, jangan musnahkan kebun-kebun, dilarang. Termasuklah padri-padri, jangan kacau padri-padri di gereja, jangan bunuh kecuali mereka yang terlibat dengan peperangan. Mesti dilayan dengan baik. Ajak para Islam dulu. Tak mau Islam, ajak damai. Tak mau damai, berperang. Seterusnya, Nabi bersabda, jika mereka mematuhi, maka berkahwinlah dengan anak perempuan raja mereka. Ini mukjizat Nabi. Kalau mereka masuk Islam, kahwin dengan anak raja dia. Kahwin dengan anak raja dia. Nabi suruh. Bila kahwin dengan anak raja dia, dengan sendiri dapat mempengaruhi rakyat dia. Nabi SAW buat begitu. Setelah sampai ke tempat yang dituju, Abdurrahman bin Auf memberi tempoh selama 3 hari. Diberi tempoh 3 hari. 3 hari tempoh. Mengajak mereka kepada agama Islam. Lalu mereka menerima Islam. Tiba-tiba penduduk dia, raja dia terima Islam. Dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an berkahwin dengan puteri raja mereka yang bernama Tamadur ibn al-Asbaq. Dia kahwin dengan puteri raja nama Tamadur bin al-Asbaq, yang juga ibu kepada seorang, bukan sahabat ni salah, ibu seorang ulama, seorang alim tabi'in. Dia ada dengan Nabi anak ni. Ini bukan sahabat. Perkataan sahabat terpotong. Abu Salamah radhiyallahu an, seorang alim tabi'in, iaitulah Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Seorang alim yang pernah menjadi hakim di zaman kerajaan Umayyah. Seorang alim termasuk dalam kibarut tabi'in, ulama besar kalangan tabi'in. Nama dia Abu Salamah. Perkataan sahabat terpotong. Dia bukan sahabat.
Yang kedua, pasukan tentera yang dipimpin oleh Ali karramallahu wajhah. Pasukan kedua Sayyidina Ali sendiri jadi ketua. Dia arahkan, Sayyidina Ali ni ialah menantu Nabi dan sepupu Nabi. Menantu Nabi, sepupu Nabi, Ali bin Abi Talib, anak pak saudara dia. Abu Talib yang hidup kesusahan, Nabi tolong Abu Talib, ambil salah seorang anak dia jadi anak angkat Nabi dan jadi menantu Nabi pada akhirnya. Diarah ke kampung Bani Bakar, daerah Farak ataupun Fidak. Betulnya Farak. Berlaku pada bulan Sya'ban, satu je bulan-bulan potong satu, tahun yang ke-6 Hijrah. Tindakan diambil oleh Rasulullah SAW. Mendapat maklumat yang mereka berkumpul untuk membantu orang-orang Yahudi bagi memerangi orang Islam. Sebab mereka diserang kerana kabilah ini membantu orang Yahudi di Khaybar untuk menyerang orang Islam. Di dalam gerakan ini mereka menggunakan 200 ekor unta. 200 ekor unta. Mereka berjalan di waktu malam dan bersembunyi pada waktu siang. Malam jalan, siang sembunyi. Sembunyi di sebelah bukit supaya tak disedari oleh musuh. Ini termasuk dalam taktik dan strategi peperangan. Bukan bergaruk orang nampak, musuh tak sedar. Lalu mereka berjaya menangkap pengintip musuh yang memberitahu dia diarahkan ke Khaybar untuk memberitahu persediaan untuk membantu Yahudi Khaybar. Ditangkap 2 orang pengintip. Pengintip ini mendedahkan mereka ditugaskan untuk memberi maklumat kepada orang Yahudi Khaybar. Khaybar ni tempat berkumpul orang Yahudi. Orang Yahudi yang dihala daripada Madinah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Khairazah, berhimpun di Khaybar. Dan mereka mendirikan kota-kota di Khaybar. Kota-kota pertahanan. Dan mereka bergabung dengan kabilah-kabilah Arab untuk mengancam Madinah. Khaybar ni satu tempat yang khusus. Tempat orang Yahudi berhimpun. Sehingga hari ini Israel sangat nak pada Khaybar ni. Ini masuk dalam peta yang dicadang oleh Israel untuk ditawan kalau berlaku peperangan dengan Yahudi. Khaybar. Pengintip itu memberitahu tempat berkumpul bala tentera Bani Sa'ad. Mereka melancarkan serangan. Lalu mereka berjaya menawan 500 ekor unta. Ditawan 500 ekor unta. Dan 2,000 ekor kambing, 2,000 kambing. Sedangkan bala tentera musuh lari bertempiaran bersama pemimpin mereka Wabar bin Alim. Pemimpin dia lari dengan pengikut-pengikut dia. Ini operasi yang kedua. Yang ketiga, pasukan tentera dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang ketiga, Abu Bakar jadi ketua. Setengah ulama mengatakan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, ini khilaf ulama. Diarahkan ke lembah Qara. Lembah Qara berlaku pada bulan Ramadan tahun ke-6 Hijrah untuk memerangi satu golongan yang merancang untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua mereka bernama Ummu Firqah. Dia menyediakan 30 orang pahlawan berkuda di kalangan keluarganya untuk melaksanakan rancangan jahat itu membunuh Nabi. Akhirnya mereka semua berjaya dibunuh oleh bala tentera Islam. Tentera Islam berjaya membunuh semua pasukan ini. Yang keempat, pasukan tentera yang berjumlah 20 orang yang dipimpin oleh Karaz bin Jabir Al-Fihri kepada satu golongan daripada kabilah Arniyin dari daerah Aqal dan Urainah. Mereka datang ke Madinah kononnya masuk Islam. Mereka datang ke Madinah kononnya masuk Islam, tapi tipu. Membuat kacau dengan mengotorkan dengan najis. Rasulullah SAW menghukum mereka berada di tempat kumpulan unta dan menyuruh mereka supaya minum susu unta dan air kencingnya. Mengikut satu riwayat,
mengatakan kabilah ni datang membawa penyakit wabak, sejenis penyakit yang membahaya. Lalu Nabi suruh mereka pergi berobat di tempat unta wakaf, unta wakaf. Pergi kawasan itu, kamu minum susu unta dengan air kecil unta, buat obat. Di sini jadi hukum menunjukkan bahawa najis boleh digunakan untuk buat obat. Ada dalilnya. Dalilnya ini, Nabi suruh berobat dengan susu dan air kecil unta dengan kadar yang disukat, bukan pakai begitu. Tiba-tiba mereka membunuh gembala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melarikan unta dan menjadi murtad. Tiba-tiba sudahlah baik sakit. Tak disebut ni, baik sakit. Disebut dalam Sahih Bukhari. Sakitnya baik, lepas baik sakitnya bunuh gembala unta. Gembala unta dibunuh dan unta dibuat lari, meropok. Ini jahat. Meropok. Maka pasukan tersebut diarah supaya memburu mereka. Rasulullah SAW sangat murka sehingga berdoa supaya Allah memalingkan penglihatan mereka ke arah untuk melarikan diri. Nabi doa, jangan mereka berjumpa jalan. Akhirnya mereka berjaya ditawan. Lalu dibawa ke Hirah dan tindakan keras dikenakan kepada mereka dengan potong tangan mereka sebagai qisas ke atas apa yang dilakukan kepada gembala Rasulullah SAW. Mengikut riwayatnya, mereka dihukum potong tangan di sini. Satu riwayat bukan potong tangan, iaitulah dicungkil ke mata mereka, dicolek mata mereka dua-dua belah, lepas di padang pasir. Ini mengikut satu riwayat. Lepas pasir, pada masa itu belum lagi turun ayat hudud hirabah. Ayat hirabah. An yuqattalu innama jazal yuhibbunallahu rasulahu yas'una fil ardi fasadan. An yuqattalu aw yusallabu aw tuqta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard. Surah Al-Maidah. Sesungguhnya mereka melakukan kesalahan hirabah. Hirabah ialah yang merampok, yang menyamun, yang membuat kacau bilau, mengancam orang. An yuqattalu, hendaklah dibunuh kalau dia bunuh orang. Au yusallabu, dibunuh dan disalib di patang kayu. Au tuqta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, dipotong tangan dan kaki kalau diambil harta. Kalau ambil harta, kerak tangan kanan, kaki kiri, atau tangan kiri, kaki kanan. Kerak. Ini hukuman dia. Au yunfau minal ard, ataupun dibuang daerah. Kalau sekiranya tak sempat ambil harta, tak bunuh orang, dibuang daerah. Ini hukum hudud yang disebut dalam Al-Quran Al-Karim terhadap perampok penyamun. Belum lagi ayat ni turun, maka Nabi suruh cokeh mata. Cokeh mata, jahat dah lalu, lepas dia pada pasir, biar mati kering pada pasir. Kerana terlalu jahat. Sudahlah ditolong berobat daripada sakit, lepas baik sakit, bunuh pula gembala unta, buat lagi unta. Ini sangat jahat. Sehingga Allah Ta'ala turunkan ayat dalam surah Al-Maidah yang disebut tadi. Semua gerakan tentera tersebut dilakukan hanyalah untuk meninjau kekuatan musuh dan menggerakkan mereka, atau dengan makna melancarkan perang saraf, menggerunkan merekanya. Untuk menunjukkan itu, dan menggerunkan mereka, bukan menggerakkan mereka, atau dengan makna melancarkan perang saraf lebih banyak daripada bertujuan perang bersenjata. Kerana gerakan-gerakan tersebut tidaklah mencetuskan pertempuran kecuali secara kecil-kecilan sahaja. Wallahu alam.